Selamat pagi 4IK 1. Alright, kita mula kelas pagi ni. Okay, harap-harap kamu buat kerja yang cikgu minta tadi. Okay, hanya menyalin saja. Okay, dia tak susah. Okay, untuk refresh balik apa yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Kemudian, okay, untuk warm up. Okay, untuk kelas, mana-mana kelas, okay, yang akan ada lepas ni lah. Cikgu tak tahu lepas ni kamu ada kelas apa. Okay, alright. Sekejap cikgu nak buat video ni. Tengok betul-betul. Okay, untuk sambungan yang minggu lepas, sambungan apa? Persamaan kuadratik tu. Kalau kamu ingat, okay, kita tentukan sama ada graf tu melengkuk naik atau melengkuk turun kan. Kita tentukan daripada persamaan kuadratik tu. Okay, kalau A lebih besar dari kosong dia, okay, lengkuk dia turun. Kalau A kurang dari kosong, lengkuk dia naik. Okay, yang persamaan asas, okay, daripada yang kuadratik. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, yang A ni kita tentukan. Okay, sama ada dia lebih besar kosong atau kurang kosong. Okay, kalau lebih besar dari kosong, okay, lengkuk dia menurun. Kalau kurang dari kosong, lengkuk dia naik. Okay, so yang ini kamu kena ingat lah. Okay, kena ingat. Terus, kalau jumpa graf, kamu boleh bayangkan terus. Okay, okay, untuk hari ini, cikgu nak kamu refresh balik. Okay, yang kamu belajar atau kamu pernah jumpa masa tingkatan 2, tingkatan 3. Okay, berkenaan dengan persamaan kuadratik. Kalau cikgu dulu-dulu, cikgu kelas kamu dulu mengajar kamu cara cari punca bagi setiap persamaan kuadratik. Okay, melalui pengfaktoran ke. Ingat balik yang tu. Jangan lupa, ingat balik. Okay, buku, buka balik. Cikgu percaya buku latihan, buku nota, matematik kamu masih ada. Buka balik, tengok balik. Okay, sebab bila kamu tengok balik, kamu boleh senang ingat balik. Kamu terbayangkan yang kamu pernah buat. Itu kisahnya. Okay, so yang ini kita ulang kaji atau kita ulang balik, okay, benda yang kita dah belajar sebenarnya. Alright. Okay, contohnya. Kalau kamu lihat, okay, dekat contoh 5 yang B, okay, kita bagi persamaan dia kuasa 2 tambah 3x, okay, tambah 4 sama dengan kosong. Untuk sebelum-sebelum ni, kamu jumpa persamaan kuadratik, dia sama dengan kosong. Sebab kita nak faktorkan persamaan dekat sebelah kiri. Untuk soalan lepas-lepas ni, okay, kebanyakan atau kemungkinan dia tak akan letak sama dengan kosong kat sini. That's why kamu akan lihat, okay, yang sebelum ni kiri saja kita buat, lepas ni kita akan buat kiri kanan, kiri kanan. Okay, so yang itu dia makin berkembang. Okay, so kalau melalui pengfaktoran, okay, kamu cari punca lah untuk, okay, biasanya bentuk dua kurungan lah. Okay, kita buat dengan kuasa kuadratik, okay, kuasa 2 saja. So yang biasa kamu buat bentuk darab silang kan. Okay, yang ini kamu kena ingat balik sebenarnya. Okay, yang ini kamu kena ingat balik. Cikgu percaya kamu boleh ingat balik. So bila buat pengfaktoran, okay, contoh cikgu nak buat kat sini. Okay, sini negatif, cikgu buat biasa tulis dulu kat bawah dia. Okay, senang kita nak tengok. 4, sini 3x. So sini x, sini x. Okay, darab dapat x kuasa 2 negatif. So yang ini kita nak neutralize, okay, nak dapatkan numbers atau value untuk hasilkan 4. Seterusnya kita boleh dapatkan yang 3x. So kita boleh buat try error. Tapi kena cepat lah. Okay, try error. Tapi kalau nombor yang kecil, kamu dah boleh predict. Okay, boleh buat terus andaian. So cikgu bayangkan, sebab kalau kat sini 4, sini 3, okay, kat sini operasi dia tambah, sini operasi dia tambah. So yang ini mesti, okay, 1 tambah 3, betul tak? So kat sini cikgu buat, sini negatif 1 lah. Not negatif 1. Sini 1. Okay, sini 1, sini 4. Okay. So 4 darab x jadi 4x. Okay. X negatif darab 1 jadi negatif x. Okay, 4 tambah 1 jadi 4. 4x tolak x jadi 3x. So, okay, dia menepati.
Kat sini, negatif X. Tolak X tambah 4. Okey, tambah 4. Sini, X tambah 1. So, pemfaktoran ni kamu kena ingat balik yang kamu buat dulu. Kenapa? Sebab yang ini, kita panggil dia punca. Okey, punca untuk kuadratik tu. So, 1 ialah negatif X tambah 4 sama dengan 0. So, negatif X. Sekejap betul lah. Negatif X sama dengan negatif 4. X, kita buang negatif. Okey, kita nak buang negatif. Kita darabkan dengan negatif. Kita darabkan dua-dua dengan negatif. So, X sama dengan 4. Yang satu lagi. Okey. Satu lagi. Cikgu harap kamu nampaklah bawah ni X tambah 1 sama dengan 0. So, X sama dengan negatif 1. So, punca ni yang cikgu nak kamu cari. Okey. Untuk persamaan kuadratik ni, X sama dengan 4. Satu lagi ialah X sama dengan tolak 1. Okey, kenapa nak cari punca ni? Alright. Tengok yang ni. Cikgu padam dululah ni. Okey, operasi ni cikgu padam. Sebab cikgu nak tunjukkan kenapa kita kena cari. Okey. Punca. Dia panggil tu punca. Okey. So, dekat persamaan kuadratik ni, kamu nampak. Okey, nilai dekat kuasa 2 ni, okey, dia kurang dari 0. So, garis dia melengkuk ke atas. Okey. So, sekarang ni dah ada satu clue. Dia melengkuk ke atas. Alright. Kemudian, dia potong dekat 4. Okey. Yang ini C. Okey, C. Cikgu tunjukkan. Ialah potongan pada paksi Y. So, dia potong dekat 4. Okey, punca yang kita cari tadi. Kita buat melalui pemfaktoran. X sama dengan 4. Sini. Kemudian satu lagi, X sama dengan tolak 1. Sini. So, kamu dapat satu graf kuadratik lengkap. Alright? Boleh So, ini maksud daripada persamaan kuadratik, kita tentukan graf dia. Okey, kenapa kena buat yang ini? Sebab yang ini baru simple. Nanti makin kamu besar, makin kamu dalam bidang masing-masing, kamu akan lihat. Okey, setiap nilai ni boleh ditentukan. Okey, kemudian yang ini boleh ditentukan. Okey, kat sini boleh ditentukan. Ni. Dan melalui komputer. That's why kena boleh ataupun kena belajar pasal komputer juga. Okey. Kalau kamu tengok COVID-19 hari ni yang berlaku, semua data ataupun yang KKM bagi tahu apa dia panggil tu? Nilai R positif apa semua tu kan. Semuanya melalui yang inilah, graf ni. Okey. Graf bentuk-bentuk macam ni. Okay. Dia masukkan nilai setiap hari, berapa orang positif, berapa orang sembuh. Okay. So, masukkan nilai dalam komputer, bacaan tu diambil. So, dalam masa 1 minggu, dalam masa 1 bulan, graf dia akan terhasil lah. So, that's why dia boleh nampak lengkuk graf, menaik, menurun. Okay. Itu kisahnya. Bukannya guna sekarang. Sekarang kamu hanya belajar. Tapi guna bila kamu dah besar nanti. Okay. Yang cikgu bagi contoh dari segi kesihatan kan, KKM tu guna kan kesihatan. Mungkin kamu dalam bidang perniagaan, dalam bidang teknologi, sama juga, guna graf yang sama juga. Dan guna komputer. Okey? So yang itu ialah untuk kenapa kita kena tahu pasal kuadratik. Okey? Alright. Yang seterusnya kalau kamu lihat yang cikgu minta kamu buat contoh 6. Kamu tengok muka surat 19. Yang ini ditentukan sama ada nilai itu benar atau tidak. Dia bagi nilai.
okey, dia bagi nilai, kamu tentukan nilai itu betul boleh diterima atau tidak. Okey, sama ada dia adalah punca okey untuk satu graf tu ataupun tidak. Okey, contoh kita tengok dekat muka surat 19. Dia bagi satu persamaan, cikgu nak buat satu contoh je. Okey, dia bagi satu persamaan 3x kuasa 2 tolak 7x okey, tambah 5 sama dengan 3. Alright. So sekarang ni dia bagi nilai x sama dengan 3 ataupun not 3 lah 1. Okey. Okey, sama ada x sama dengan 1 ni satu punca untuk yang ni persamaan ataupun tidak. Okey, cara dia senang. Masukkan nilai terus. Tadi mula-mula kita cari punca kan? Okey, ni yang pertama kita cari punca. Sekarang ni kita nak tentukan punca. Kita nak sahkan punca. So, masukkan nilai 3 x. X kita masukkan nilai ganti. Sebab apa dia dah bagi? X sama dengan 1 kan? 1 tolak 7. 1 tambah 5 sama dengan 3. Okey. Kemudian 1 kuasa 2, 1 darab 3, 3. Tolak 7 darab 1, 7. Tambah 5 sama dengan 3. Okey. 3 tolak 7, jadi tolak 4. Tolak 4 tambah 5, berapa? 1 kan? Sama dengan 3. Sama tak dengan kiri, sama tak dengan kanan? 1 sama dengan 3, tak sama kan? So, 1 bukanlah punca untuk kuadratik ni. Itu saja. Simple je. Okey, dia boleh bagi sebarang nilai. Okey, dia suruh kamu tentukan. Dia cuma nak tengok kamu punya jalan kerja ni je. Okey. Kenapa dia bagi macam ni? Sebab dia boleh bagi pelbagai-pelbagai nilai. Especially soalan kalau nak susahkan kamu, dia bagi dalam bentuk pecahan. Okey, dia bagi bentuk desimal, perpuluhan. Carilah. Okey, walaupun ada kalkulator, okey, tapi kamu kena ada jalan kerja. Okey, kalkulator. Untuk kuadratik ni, kamu boleh guna kalkulator sebenarnya. Okey, untuk soalan yang lebih advance, okey, yang untuk dapatkan A1, okey, kamu boleh guna kalkulator. Sebab normally dia tak nak tengok jalan kerja yang panjang. Dia nak tengok penyelesaian masalah. Okey, kalau kamu lihat muka surat 19, dekat sebelah dia, okey, dekat sebelah dia, dia tulis semak jawapan. Iaitu dia tunjuk kamu penggunaan kalkulator untuk tentukan nilai atau punca bagi satu persamaan kuadratik. Cikgu nak kamu guna kalkulator, tekan button satu-satu, ikut step dia. Yang ni cikgu tak boleh tengok lah. Okay? Kamu ada kat rumah. Okay? Cikgu cuma harap kamu cuba sendiri dengan kalkulator yang kamu ada. Okay? Itu untuk cari punca, sama ada punca tu betul ataupun tidak. Boleh diterima ataupun tidak. Okay. Nak panjang lagi tak? Rasanya hari ni je lah kot. Okay. Hari ni apa ni kamu tentukan punca. Okay, yang pertama. Kemudian sahkan punca yang kedua. Okay. Kenapa benda ni? Cikgu tunjuk yang awal tadi tu. Hasilkan graf. Okay. Bila satu graf, okay, contohnya graf tu menaik, kamu kena tentukan, okay, dia touch paksi X apa dia. Kemudian dia touch paksi Y apa dia. Alright. Yang nanti form 5, kamu akan tengok nilai kat sini. Kecerunan dia. Berapa. Ini kecerunan dia. Ini kalau graf naik. Kalau graf turun, sama juga. Okay. Ni berapa pada paksi X. Okay, negatif lah of course. Yang ni berapa, positif. Yang ni, sebab ni naik kan. Positif kan, bawah dia negatif. Kemudian kecerunan dia. Bila turun ni kecerunan dia negatif lah. Itu kisahnya. Okay, that's why nombor positif negatif penting. Sebab apa? Dalam graf, okay, dalam satu graf, okay, dia ada positif, kemudian dia ada negatif. Okay, dan dua nilai ni memberi maksud. Maksudnya dia guna. Zaman budak-budak dulu, zaman kecil-kecil dulu, kita start belajar nombor kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kita ingat nombor kosong
dan ke atas ataupun positif tu yang bernilai, ada maksud, boleh diguna. Sekarang bila dah besar, tak. Okey, kurang dari kosong pun ada dia punya kegunaan, fungsi. Okey, kurang dari kosong pun dia ada nilai dia yang tertentu. Okey, sebab apa? Sebab sebarang nilai negatif ni dia tentukan. Ni dia panggil ni, kecerunan graf. Yang ini walaupun nilai dia negatif, tapi dia tunjukkan sesuatu. Dia tunjukkan sesuatu. Alright. Yang ni cikgu tak ajarlah. Yang ni bila kamu dah besar nantilah. Kalau yang ini pada paksi, cikgu bagi contoh. Lagi satu. Last sebelum habis kelas. Dia boleh juga bagi contoh pada nilai semua positif. Sama juga. Cari punca. Cari berapa dia punya ni. Peak atau puncak dia. Sama juga kalau lengkuk ke bawah. Ataupun graf tu berada ke atas, sama juga. Contohnya, apa saja graf. Dia mesti melalui. Cuma yang nilai dekat sini je. Sama ada berada dia negatif atau positif. Sama ada berada dekat negatif, negatif saja sini. Sini je ruang positif. Boleh Boleh tak ni? Okey. Alright, kita sikit saja hari ni sebab cikgu nak bagi soalan yang quite okay lah. Alright, untuk kamu stress up kamu punya mind, supaya refresh lah. Lepas ni kita boleh belajar. Ingat baliklah kuadratik. Itu yang cikgu pesan. Apa saja kita belajar, jangan lupa. Boleh Alright, thank you. Kita jumpa lagi. Tunggu YouTube. Cikgu upkan untuk siapa yang tak boleh access. Bye-bye.